Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Adakah wujud amalan sedekah Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita nak mula apa-apa kak? Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Fatihah untuk Nabi, Yasin untuk Nabi, itu untuk Nabi. Adakah tidak pandangan ulama? Jawabnya ada. Ana baca, tuan-tuan boleh nilai sendiri dia punya penjelasan, ya? Kita tak baiklah. Di sini ada dua pandangan ulama. Saya nak ambil yang pertama saja sebab sangat jelas yang pertama ini. Apa dia? Tuan-tuan tanda, tulis. Yaqulu al-Imamun Nawawi. Imamun Nawawi ini imam yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Ihda'uhu, hadiahkan pahala baca Quran kepada Nabi. Al-Fatihah untuk Nabi. Apa lagi? Yasin untuk Nabi. Macam-macam benda untuk Nabi. Dia kata apa? Lam yunqal. Tidak dinukilkan daripada asal daripada ulama-ulama sahabat-sahabat, ulama salafus salih melakukannya. Bal yambari, dengar kata Nawawi, bal yambari an yumna minhu. Sepatutnya kita larang perbuatan itu, lima fihi minat tahajjum alaihi fi ma lam ya'zam fihi. Maknanya kalau kita buat juga, kita rempuh suatu perbuatan yang tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Nabi tak pernah ajar, sahabat tak pernah buat, tiba-tiba kita nak buat. Sebab sayang ke Nabi. Sayang ke Nabi, selawat banyak-banyak. Baik. Ma'anna sawabat tilawah. Tuan-tuan kena ingat, kata Nawawi, bila kamu baca je Quran, Bismillahirrahmanirrahim, pahala automatik online pergi ke Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kita Quran yang kita baca ni mari daripada Nabi. Solat kita buat mari daripada Nabi. Semua yang kita buat kebajikan, pahala dia secara automatik pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita suruh minta untuk dia al-wasilah, man sa'alallaha lil wasilah, kan dalam hadis jawab azan tu, Nabi suruh kita selawat, suruh minta kepada wasilah, maka kita berhenti setakat tu je, jangan tambah-tambah. Itu kata Nawawi. Wa qala Ibnu Qadhi Syabah. Ini juga ulama Syafi'i kata apa? Wa huwal mukhtar. Itulah pandangan yang terpilih, jangan buat. Kalau orang buat kena larang. Wal adab ma'al kibar, kita beradab dengan orang besar. Orang besar ni mana Nabi. Kalau kita nak beradab dengan Nabi, kita jangan buat kecuali yang dia suruh buat. Jangan buat kecuali yang kita suruh buat. Baik. Al-Imam As-Sakhawi menukilkan pandangan daripada Syekh dia Al-Hafiz Ibnu Hajar, annahu su'ila. Orang tanya Ibnu Hajar, amman qara'a syai'an minal Quran. Dia baca Quran, dia apa berdoa? Allahumma ja'al thawaba ma qara'tuhu ziyadatan fi syarafin Nabi. Ya Allah, jadikan apa yang aku baca ini menambahkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Ibnu Hajar, haza mukhtar min mutaakhiril qurra. Ini rekaan yang dibuat oleh para pembaca Quran. La a'lamu lahum salafan. Aku tak jumpa ulama salah melakukannya. Jadi kita kata tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah kita ambil pandangan Imam Nawawi dan disokong oleh Ibnu Hajar dan ulama lain yang mengatakan tidak ada sandaran yang kuat untuk kita baca Quran kepada Nabi. Nak mula majlis Al-Fatihah ila hadratin Nabi, tak payah. Itu kata Nawawi. Alhamdulillah, kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi, dan ini adalah ilmu baru bagi ramai daripada kalangan kita juga. Iaitu daripada dulu kecil-kecil kita pun dah biasa dengan sebelum kita mulakan majlis, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Itu masih okey lagi. Tapi kemudian kita kata ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'ulillah Al-Fatihah, kan? Kita kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan Fatihah kepadanya. Sedekah Fatihah dalam istilah yang lain lah. Apabila Dr. Abdul Basit Abdul Rahman ataupun kita sebut sebagai Abu Anas Madani, beliau menyebutkan tentang pandangan di dalam mazhab Asy-Syafi'i, terutama yang disebutkan di situ adalah pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana Imam An-Nawawi ni bukan tokoh-tokoh kecil anak. Dia adalah tokoh besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 676 Hijriah, dan dia mempunyai kredibiliti yang cukup besar di dalam mazhab Syafi'i. Pandangan-pandangannya cukup tegas dalam mazhab Syafi'i sehingga ia menjadi panduan di dalam mazhab. Dan pandangan beliau dalam bab ini ialah tidak ada bacaan Fatihah yang disedekahkan kepada Nabi SAW. Seperti itulah yang dinukilkan oleh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman di dalam video tadi. Bahkan dalam kenyataan tu dia sebut khas tentang isu menghadiahkan pahala. Dia sebut ihda'uhu. Perkara ini tidak pernah dinukilkan daripada mana-mana sahabat Nabi melakukannya. Maksudnya orang yang diambil dalil daripadanya melakukannya. Dan itu menunjukkan bahawa ia adalah satu perkara yang dilarang. Bacaan Fatihah ni dah ada
pada zaman Nabi SAW, kemudian zaman seterusnya. Jadi kalaulah nak dihadiahkan dan itu dianggap ada satu fadilat yang khusus, pasti para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in telah melakukannya lebih awal daripada kita. Dalam istilahnya disebut lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau benda tu dianggap sebagai perkara yang baik, pastinya orang yang terbaik sebelum kita akan melakukan terlebih dahulu berbanding daripada kita. Bukan sekadar kata bahawa ia tidak yunqal lam yunqal, ia bukan sekadar tidak dinukilkan, tetapi Imam Nawawi dalam hadis sebut dia kata sudah semestinya untuk dilarang. Orang kita dengar orang buat benda tu, kita tahu orang melakukan hal berkenaan, kita larang mereka daripada melakukan hal seperti itu. Apa hujah Imam Nawawi rahimahullah? Lima fihi minat tahajjum alaihi, kerana ia termasuk dalam perkara-perkara yang menyebabkan menghina, menyerang Nabi SAW dengan maksud menghina Nabi SAW pada perbuatan yang lam yu'zan fihi, yang Nabi SAW tidak memberikan kebenaran untuk melakukan hal berkenaan. Jadi ia termasuk dalam perkara yang sangat dilarang, yang sangat tak patut untuk kita lakukan, walaupun kita nampak benda tu nampak macam bagus. Nak bagi hadiah kepada Nabi SAW. Apatah lagi Nabi SAW tidak memerlukan hadiah seperti itu. Kerana bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, bagi Nabi SAW akan mendapat pahala bagi setiap orang yang membaca. Orang yang ajar pun dapat pahala apabila orang yang diajar itu membaca Al-Quran. Apatah lagi Nabi SAW adalah orang yang pertama menyampaikan Al-Quran kepada kita. Pastinya setiap pahala orang yang membaca Al-Quran itu akan dapat juga pahalanya kepada Nabi SAW. Dan ini bertepatan dengan hadis-hadis yang sahih. Bukan sekadar itu, Imam Nawawi rahimahullah juga dia menekankan tentang apa yang sunnah. Kerana bila berlaku perkara bid'ah, maka kebiasaannya bid'ah ini disebabkan orang tak tahu tentang perkara sunnah. Sunnahnya ialah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW, dan itu telah menunjukkan bahawa kita kasih, cinta dan menghargai Nabi kita Muhammad SAW. Apabila kita tidak mereka-reka sesuatu di dalam agama. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man amila amalan laysa fihi amruna fahuwa rad. Sesiapa yang melakukan satu amalan yang bukan berasal daripada agama kami, maka amalan itu tertolak. Dan isu sedekah Fatihah ini termasuk di dalam isu berkenaan. Anda boleh rujuk hadis ini di dalam kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40, yang Imam Nawawi susun hadis-hadis berkenaan, dan kita ada syarah yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Di Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu. Awak boleh dapatkan dekat link saya letak kat bawah nanti insya-Allah. Dan bila saya mendengar kenyataan daripada Dr. Basit dan saya membaca terus kenyataan daripada Imam Nawawi itu, saya dapat satu kenyataan yang cukup menarik, satu pendapat yang cukup menarik daripada Imam Nawawi. Anna hadiyatul adna lil a'la la takunu illa bil idzin. Kerana hadiah daripada orang yang pangkat lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi, dia memerlukan kepada keizinan. Ini satu perkara yang menarik. Maksudnya, kita nak bagi hadiah kepada seorang raja, kita tak boleh bagi hadiah macam tu saja. Kita perlu mendapatkan keizinan daripada dia untuk kita memberikan hadiah kepadanya. Dan itu konsep yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Konsep itu juga dipraktikkan di dalam isu seperti ini. Dan menarik apabila Dr. Basit Abdul Rahman, dia angkat kenyataan Ibn Qadhi Syuhbah yang merupakan tokoh mazhab Asy-Syafi'i juga. Dia kata ini adalah pendapat yang mukhtar, pendapat yang terpilih, dan kerana ada pendapat yang lain yang berdalil bahawa bolehnya untuk kita sedekah Fatihah kepada Nabi SAW ni sebab qiyas kepada apa? Qiyas sebab azan, qiyas dengan solawat dan sebagainya. Tetapi itu pendapat yang ghair mukhtar lah, tidak terpilih. Yang terpilihnya adalah pendapat ini, dan dia sebut tentang isu adab terhadap ni. Maksudnya bila kita buat ini, bila kita melakukan sesuatu perbuatan yang disuruh oleh Nabi SAW, iaitu kita selawat kepada Nabi SAW dan meninggalkan buat satu perbuatan yang tidak diajar oleh Nabi SAW, itu menunjukkan bahawa kita telah beradab kepada baginda Nabi SAW. Sebab tu sahabat-sahabat, hal seperti ini kita perlu jelas dan kita perlu faham. Kadang-kadang kita duduk dengar daripada ustaz-ustaz kita ataupun daripada kalangan agamawan kita menyebutkan tentang satu perkara. Kadang-kadang perkara itu bersifat khilaf, dengan maksud ada perselisihan pendapat daripada kalangan scholars. Ada orang ni kata pendapat ni, ada orang kata pendapat ni, dan mereka ada hujah masing-masing. Ada kadang-kadang daripada dua hujah berkenaan, ada hujah bila kita lihat, bila kita teliti, kita akan dapati bahawa hujah yang satu pihak lagi sangat-sangat lemah, dan telah menjadi adat kebiasaan kita, orang yang cerdik, orang yang pandai, akan dapat menilai daripada dua barang mana satu nak pilih. Kebiasaannya tak susah untuk kita memilih kerana kita pun dah belajar tentang asas-asas dan sebagainya, sehingga kita tahu yang mana yang lebih aula untuk kita pilih. Dalam bab ini saya pasti pendapat yang disebut sebagai al-mukhtar, pendapat yang terpilih itu adalah yang terbaik kerana ia bertegas
berasas kepada prinsip-prinsip asas agama yang kita tidak ambil sesuatu melainkan ia datang daripada sandaran yang awal. Kita berpandu, kita balik kepada generasi salaf, kita berbalik kepada generasi-generasi yang awal. Itu adalah pendirian kita. Apabila generasi-generasi itu melakukan perkara ibadat, perkara yang mengundang pahala, maka kita melakukan mengikuti apa yang mereka telah lakukan. Adapun ibadat-ibadat umum seperti bekerja dengan niat yang baik dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi apabila ia bersifat khusus seperti menghadiahkan Fatihah kepada Nabi SAW, ia perlukan kepada sandaran, kepada agama kita, bukan sekadar main kepada bayang-bayang saja. Bukan sekadar kita rasa syok, kita rasa teringin, kita malam-malam tidur, kita mimpi sekian-sekian, lalu ia dijadikan agama. Ataupun atas undi nasib sekian-sekian, kita jadikan ia sebagai agama. Tidak. Agama kita ada fakta yang perlu kita bawa, dan fakta itu menunjukkan kasih dan cinta kita kepada Nabi SAW. Lalu kita ambil sandarannya daripada awal, dan itu akan menyebabkan wujudnya ketulinan. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Saya cadangkan anda untuk dapatkan buku Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu. Saya letakkan link dekat bawah. Moga-moga ia dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Ada 42 hadis dalam buku berkenaan dan dijelaskan setiap hadis itu satu persatu dengan bahasa yang mudah. Bila kita terbit buku, bukan kita terbitkan untuk fokus ustaz-ustaz biasanya, tetapi kita terbitkan buku untuk orang awam. Kerana orang awam mungkin mungkin tak pandai baca bahasa Arab, tetapi mereka boleh memahami apabila ia telah diterjemahkan. Dapatkan buku ini dekat link di bawah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.